Jangan salah tekannya, memang baran betul. Nak pula Liverpool kalah malam tadi. MU menang pula. Aduh mak. Kan? Tak, dia kadang ada macam-macam masalah. Isu ni complicated dalam keluarga. Tu sebab jangan kita bagi komen seolah-olah macam kita tahu sangat masalah orang. Dan kadang-kadang bila kita berlebih-lebihan sampai menyentuh peribadi orang lain, kadang-kadang kita tak tahu. Bila masa sampai pada turn keluarga kita bermasalah, bila orang bagi komen, kita tahu macam mana sakitnya. Itu sebab saya kata hati-hati. Zaman media sosial pada hari ini, dunia tanpa sempadan. Dasar langit terbuka. Sesiapa pun boleh bagi komen macam-macam. Tapi hati-hati. Kalau sekadar mendoakan yang baik-baik, fine. Kita doakan semoga masalah dapat diselesaikan dengan baik. Benar-benar Allah membantu perjuangan kalian dalam mempertahankan rumah tangga kalian. Mungkin itu lebih baik. Kan? Ya, saya dapat masalah macam-macam. Kalau orang cerita pasal suami isteri ni, yang paling banyak sekarang ni saya dapat apa tau? Isteri tak layan suami. Banyak. Sibuk dengan persatuan. Saya tak cakap ni yang ni. Saya cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, kepada yang berhormat yang dikatakan sedang duduk di belakang sana. Dah ada yang berhormat dah sampai dah. Betul lah, belakang saya lah. Begitu juga pengurusi pengarah program, jawatankuasa penggerak program Karnival hari ini. Tahniah dengan berdoa kan, nak buat program besar macam ni. Tahniah, bukan senang kan, buat program hari Minggu, ramai orang datang, dengan bomba pun datang. Kira kalau terbakar ni dah standby lah. Alhamdulillah kan, ramai datang keluarga, bunyi lah siren. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pagi ni santai-santai je. Kalau ikutkan saya, lama dah saya sampai. Pukul 8.30 dah sampai tadi. Saya parking tadi dah 8.45. Orang baik tak reti je kan. Lepas tu fitnah saya, Samsul debat dalam perjalanan lagi. Saya dah ada tu. Kau lekor lagi bagi YB berucap cabutan bertuah lagi, aku dah sampai. Kan? Tak boleh jadi ni, aku kena turun kan. Sia-sia aku letak nombor plate tu Samsul debat, kau tak boleh baca. Kan? Itulah dia kan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, naik kereta kocik orang tak kena, kereta besar pun tak kena, tak tahulah. Tapi apa pun alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini kita bersama-sama dengan tajuk keluarga bahagia, kejiranan sejahtera, jiran sejahtera. Memang betul lah kan, hari ini kalau kita tengok ada satu kata-kata lah yang disebut oleh seorang ahli falsafah. Dia kata, waktu aku kecil aku berhasrat, bercita-cita nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, apa hal tu? Jauh bunyi. Baru mula memanglah takut kau masalah kau, tunggulah aku cakap dulu. Oh, mekak-mekak mengacau ya orang bercakap. Kan? Memang mula-mula gear satu memanglah slow dulu, sabarlah. Dengar ke tak dengar? Kau masalah kau? Cuba tanya dia orang dengar tak dengar. Kan? Dua orang. Ceria hari Ahad.
Kan? Dia ahli falsafah dia kata, waktu aku kecil dia kata, aku nak ubah seluruh dunia. Tapi bila aku dah dewasa, baru aku perasan dunia ni besar sangat. Jadi aku ubah, biarlah aku ubah negara aku. Kemudian bila dia dah tua, baru dia perasan negara pun besar juga rupanya. Biarlah aku ubah keluarga aku. Dan akhirnya ketika aku dah nazak berada di kamar kematian, barulah aku sedar tak ada seorang pun ahli keluarga aku pun aku boleh ubah. Tak ada seorang pun. Dan buat pertama kalinya aku melihat alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Mungkin dengan cara itu, bila aku mengubah diri aku, mungkin boleh menjadi contoh yang baik. Aku dapat mengubah keluarga aku. Keluarga yang baik dapat mengubah masyarakat jiran jadi baik. Masyarakat jadi baik boleh mengubah negara jadi baik, dan tak mustahil negara yang baik dapat mengubah dunia menjadi lagi baik. Jadi apa pun bermula dengan diri sendiri. Nak mengubah apa pun bermula dengan diri sendiri. Faham tak faham? Jadi sekianlah ceramah ini. Kan susah kan? Dia dah faham tu okey tu. Bermula dengan diri sendiri. Suami, isteri, mak, ayah, anak-anak, semua kena tanya diri sendiri. Apa dah aku buat untuk keluarga aku? Tetapi kalau dalam keluarga sahaja baik, pun tak guna juga kalau kita tak bercampur dengan masyarakat. Ada orang tu dia rasa dia bahagia. Betul ke bahagia? Tak cukup bahagia kalau dengan jiran sebelah rumah dia tak baik. Itu yang saya cerita dalam ceramah saya tu, ketika saya duduk dekat taman perumahan yang sebelum saya duduk taman perumahan sekarang ni. Jiran sebelah rumah saya dia siram pokok, saya berbual-bual dengan dia, saya memang baik dengan dia lah. Apa luang saya hujung minggu tu saya bual dengan dia, dia tanya saya, abang perasan tak muka abang sebiji macam penceramah dalam TV tu? Saya kata, sudah, siapa pula yang muka macam aku? Saya tanya, siapa? Alah yang tinggi-tinggi yang cakap lagi 9 tu. Saya cakap, Samsul Debat tu. Samsul Debat. Lah, dia tak tahu aku Samsul Debat. Tengok muka depan lain-lain agaknya kan. Nampak lain sikit tengok depan-depan. Beza ke daripada dalam TV? Beza. Dan sama. Allah. Kan? Ada orang cakap beza. Dia tengok dekat-dekat lain. Dia nampak macam Fatah Amin ada katanya. Macam Samsul Yusof ada. Parah betul 2-3 hari ni. Abang Samsul Rawau pun mengadu dengan saya. Teruk aku bang. Aku pun sama bang. Saya kata. Saya dengan dia sama. Kan? Tapi yelah kadang bila dah ceritanya tu saya pun cakap lah. Saya kata, bang saya lah Samsul Debat. Dia pun jawab, kau nak bergurau pun agak-agak lah. 2-3 hari lepas tu baru dia berlari. Dia nampak saya berlari, dia pegang tangan saya. Abang minta maaf bang, memang saya tak perasan abang Samsul Debat. Sebab bini dia cakap, abang buta ke tu lah Samsul Debat. Kata. Kadang jiran sebelah rumah pun tak kenal. Sebab dengan kesibukan kita masyarakat hari ni. Itu sebab dia kata, melancong satu dunia, berjalan merata-rata, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Dan so on lah. Tapi bila kita dalam bab keluarga ni, pentingnya untuk mulakan dengan diri kita sendiri. Ubah sikap kita. Contoh program macam ni kan, percaya cakap saya, dalam taman ni pun sendiri, taman perumahan ni, mesti akan ada. Alah tak payahlah nak buat karnival ni. Mesti ada yang cakap. Mesti akan ada. Yang lahir salah hari bulan ni, ada. Ada satu taman perumahan dinilai. Waktu saya bekerja tu dia buat gated and guarded. Rumah tu, rumah baru, kawasan perumahan baru. Jadi ketika ni tengok disebabkan nak buatkan security, nak jaga keselamatan, maka diwujudkan sistem gated and guarded. Setelah diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan, maka syarikat pemaju pun setujulah untuk buat gated and guarded. Bila buat gated and guarded, faham tak gated and guarded ni? Berpalang dan berpagar, kau tak faham lah. Yang bila touch tu, tagak lah palang tu kan.
Ada satu jiran ni, dalam 400 lebih rumah ni, ada satu jiran baru pindah. Dia kata dia tak setuju dengan palang. Dia suruh buka. Dia cakap dia sebagai warga negara Malaysia yang punya hak asasi dia. Dia kata dia minta semua tu tolong buka. Dia tak nak ni halangan-halangan dekat jalan ni. Penduduk pujuk dia, tolonglah, kita nak buat ni untuk keselamatan. Tak, saya tak nak. Siap buat report polis, hantar surat kepada Perdana Menteri, kepada Jabatan Perdana Menteri, semua hantar, korang nak tunjuk kabel ni lah. Sampai satu tahap, Pengurusi Persatuan Penduduk dengan jantung kuasa bagi access card dekat dia, bagi 2 access card percuma. Kau tak payah bayar maintenance pun tak apa, asalkan kau jangan bantah. Tak, dia kata, dia suruh buka juga, dia kata. Bayangkan. Macam itulah perangai orang yang lahir salah hari bulan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam masyarakat ni, memang saya yakin dekat sini pun ada. Cuma kita kena juga usaha untuk memujuk orang seperti itu. Itu adalah halangan biasa. Sebab program-program macam ni, dia akan tautkan silaturahim. Kita dapat berkenal antara satu dengan yang lain. Tengah-tengah duduk, orang tu hulu aiskrim. Saya nampak ada aiskrim ni. Dia hulu aiskrim, makan aiskrim. Lepas tu bawa-bawa, awak duduk mana? Saya duduk dekat jalan ni. Oh ya ke, jalan nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5, saya punya nombor 5 juga. Awak nombor berapa? Rupanya sebelah rumah makan aiskrim tu baru tahu. Lah, iya ke? Awak ke yang selalu yang pakai towel yang bersungkup tu? Sudah kata. Lah, baru tahu kadang-kadang kan. Jadi maknanya kita ubah diri kita dulu. Kita buka hati kita, lapangkan hati kita untuk berkenal-kenalan, untuk berbaik antara satu dengan yang lain. Program hari ini kan, ada satu je halangan dan cabaran kita bila datang kemari. Apa dia? Tabung sumbangan. Nampak kat tengah-tengah kan? Sampai tabung sumbangan. Alamak, tabung sumbangan. Dia kata kan, macam tu kan? Ada orang nampak. So, hulu-hulu lah. Tak dapat bagi RM1, bagi RM10. Tak dapat bagi RM10, bagi RM50. Sebab ni semua ada kos. Iya. Kalau tidak, kos-kos ni, kita terpaksa minta bantuan dengan yang berhormat kawasan. Jadi, maknanya kan? Dan yang berhormat pun banyak bantu dah. Jadi kita pun main lah peranan kita. Jangan kita fikir apa yang persatuan boleh sumbangkan kepada kita. Tapi kita fikirkan apa yang kita boleh sumbangkan pada masyarakat. Aku bercakap mengalahkan YB hari ni. Kan? Betul? Jadi maknanya kata hubungan satu dengan yang lain. Dalam bab keluarga, ni nak cerita. Kita kadang-kadang halangan utama apa hari dia katanya? Keluarga bahagia hari ni. Apa halangan paling utama? Cetaka. Halangan keluarga hari ni. Nak wujud keluarga bahagia ni, apa halangan paling besar? Cetaka. Handphone. Yang lebih tepat sekali adalah media sosial. Yang bestnya, semua orang bercakap seolah-olah tahu sangat masalah rumah tangga orang. Bila Samsul Yusof kahwin dengan Samsul Debat pun kan? Kok iya pula Samsul tu semua? Sampai kan orang komen, itulah siapa suruh pakai nama Samsul. Apa masalah kau? Kan arwah abah aku dah bagi nama daripada kecil lagi. Tak, isu dia, itu tak apalah, kahwin tu satu hal. Siapa yang tahu sebenarnya masalah dalam keluarga tu? Jangan percaya apa yang tulis dekat tak kisahlah dalam berita tulis macam ni. Apa pun. Siapa yang tak ada masalah rumah tangga sini? Tolong angkat tangan. Pagi tadi ada suami merajuk. Sebab lah bini dia pakai baju hitam, pakai dengan tag nama tu, dengan dia tu keluar. Pagi dah keluar, tinggalkan laki. Sarapan pun tak sempat buat. Abang nak sarapan, datang sini bang. Kalau laki punya bengang datang. Mana. Contoh. Itu pun masalah juga. Kan, itu pun masalah juga. Tapi boleh settle. Cuma, saya nak tanya, mana keluarga yang tak ada masalah? Cakap? Ada. Tapi adakah masalah keluarga tu? Masalah tu boleh kita, masalah dia ni je. Masalah dia, tak. Masalah keluarga ni complicated. Kadang-kadang suami dia ada Swiss. Jangan salah tekannya. Memang baran betul.
Nak pula Liverpool kalah malam tadi. MU menang pula. Aduh mak. Kan? Tak, dia kadang ada macam-macam masalah. Isu ni complicated dalam keluarga. Tu sebab jangan kita bagi komen seolah-olah macam kita tahu sangat masalah orang. Dan kadang-kadang bila kita berlebih-lebihan sampai menyentuh peribadi orang lain, kadang-kadang kita tak tahu. Bila masa sampai pada turn keluarga kita bermasalah, bila orang bagi komen, kita tahu macam mana sakitnya. Itu sebab saya kata hati-hati. Zaman media sosial pada hari ini, dunia tanpa sempadan. Dasar langit terbuka. Sesiapa pun boleh bagi komen macam-macam. Tapi hati-hati. Kalau sekadar mendoakan yang baik-baik, fine. Kita doakan semoga masalah dapat diselesaikan dengan baik. Benar-benar Allah membantu perjuangan kalian dalam mempertahankan rumah tangga kalian. Mungkin itu lebih baik. Kan? Ya, saya dapat masalah macam-macam. Kalau orang cerita pasal suami isteri ni, yang paling banyak sekarang ni saya dapat apa tau? Isteri tak layan suami. Banyak. Sibuk dengan persatuan. Saya tak cakap ni yang ni. Saya cakap pak lain. Jaga pendaftaran bukan main lagi. Bukan main lagi. Contoh. Kawan-kawan. Okay? Dah ada. Isu isteri tak melayan suami ni banyak. Dia maksud melayan tu yang tu lah. Yang melayan tu. Banyak sangat muka suami teruk je. Betul. Layan suami ni berlayan kasih sayang tu. Menurut kajian, lelaki ni semakin meningkat usia, semakin tinggi tahap kemanjaan dia. Cuma dia tak ngada lah. Hai. Lambat lah. Sedangan. Nak air. Pergi ambil kat kolah tu. Aku nak minum. Bukan nak mandi. Kadang bini pun bengap payah juga tu. Kan? Suami masuk dalam bilik. Dia buat tak reti lagi. Sibuk lagi layan Korea. Merau-rau tengok se-Korea kat luar tu. Lepas tu tengok drama yang Aish dengan Nabila tu. Apa tajuk tu cerita tu? Aish dan Nabila yang pukul 7 tu. Apa tajuk tu? Apa dia? Apa tajuk dia? Apa tajuk dia? Andainya ada cinta. Aku cakap, dia tengok. Laki tak ada peduli. Kan? Tapi kan bagus kalau tengok drama tu apply dekat dalam keluarga. Manja-manja sikit. Barulah suami ni romantik juga. Kan? Iya. Orang lelaki pun jangan keras-keras sangat dengan bini. Ada time nak kena keras lah. Maksud saya tu, kelembutan dengan isteri, layan dengan baik. Nabi kata apa? Berlemah lembutlah dengan isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu itu adalah peneman dan pembantu yang setia. Nabi sebut. Nabi dah pesan dah. Nabi kata, seperti mana kamu memihak ke atas isteri kamu juga memihak ke atas kamu. Hendaklah memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nabi kata, makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Maknanya bagi nafkah tu dengan isteri tu, bagi dengan kasih sayang, bukan nah ambil memakak aja, bukan macam tu. Sayang, sudilah terima duit nafkah bulan ini, bagi bulan ini, terimalah sayang. Cakap macam tu. Isteri pun cakap, abang makasih Tapi kalau isteri memang gaji dia banyak, dia pun kerja, sebenarnya suami wajib bagi dekat isteri walaupun isterinya bekerja. Kena faham. Dan kalau isteri tidak redha, suaminya berhutang. Ingat, kalau suami tepuk tangan kau ya. Tak apa yang nak peliknya, memang tu benda basic. Kadang-kadang orang lelaki ambil mudah perkara ini. Orang lelaki kena bagi. Kalau mampu RM50, RM50. Mampu 100, 100. Dan untuk orang lelaki, nasihat saya,
Jangan bagi di tangan. Transfer online. Biar ada bukti. Bila bergaduh, dia gemar lupa. Awak tak pernah bagi nafkah dekat saya. Ya kan abang bagi dulu. Sudah tak pernah. Abang tak pernah bagi. Kita printkan statement siap-siap. Kalau dia mengadu kat mahkamah, kita tunjukkan. Dah bagi. Hakim tak pernah cakap mesti bagi mewah. Hakim suruh suami bagi ikut kemampuan. Bila isteri redha atas kesusahan suami walaupun bagi sikit, terima, insya-Allah Allah murahkan rezeki. Betul. Tu dia cerita. Tetapi bila isteri ambil ringan, isteri mempertikai, mempelecehkan, kan? Abang tak bagi nafkah, setakat RM50, tak payah, boleh jalan. Tiba-tiba datang orang ketiga yang sanggup bersusah payah dengan suami kita. Abang, saya doakan abang okey. Walau apa pun keadaannya bang, ingat saya ada di sisi abang. Masa tu kau salahkan lah. Inilah perampas lah, tak elok lah, tak guna lah apa. So, ini cerita betul. Saya tak ada nak cerita dia, rumahku, syurgaku begini. Aku cerita realiti ni. Kadang-kadang, saya tanya terang lah. Tanya dengan pengusi. Tuan Pengarah. Dengan siapa? Tuan Malam Pengarah ya? Pengusi, yang ni? Pengarah program. Terang cakap, sampai rumah kita penat ni, duduk aja, datang isteri berlari, picit lengan kita. Abang kesian, abang penat. Ada tak? Cakap betul. Ada ke tak ada? Okey, tak ada. Siapa habis tak ada. Saya tak nak tahu. Dia kalau teragak-agak tu tak ada tu. Itulah masalah kita. Sama. Tapi lepas saya masuk ke dalam ceramah, alhamdulillah, duduk je sap terus picit. Abang, ya. Bukan susah nak jaga suami. Betul tak? Kadang suami minta air kopi. Payah sangat nak buat. Ni ceramah. Berapa minit dah ni? Berapa banyak gerai air? Satu air pun tak sampai kat aku. Apa masalah? Kan? Kau cakap air kosong aku dan kereta aku ada lah. Tak ada saja gurau. Gurau. Tak adalah. Okey je. Tak, tapi memang betul. Sebenarnya. Jadi, itu yang membawa kepada 5 kunci keluarga bahagia. Yang selalu saya share kan. Yang pertama, kunci rumah. Maksud kunci rumah, sistemkan keluarga kita dalam rumah kita tu ikut sistem beragama. Kalau yang bukan Islam tu, kalau dia ikut agama, insyaAllah okey. Rumah. Maknanya sistem Islam. Bangun pagi, solat sama-sama, mengaji Quran sama-sama. Lepas tu bila dah mengaji, semayang apa semua, sarapan sama-sama. Nampak tak? Kadang-kadang terlampau sibuk. Beli meja marble, bukan marble. Beli meja marble 20,000. Tempat duduk untuk 10 orang. Tapi tak pernah pakai pun. Suami duduk kat ruang tamu tu. Kadang-kadang pantadah sendiri ke air panas tu, air yang tekan-tekan tu kan? Yang tekan tu, tahu kan? Tahu tak? Saya lah sebut, dia tak taja ceramah kita hari ni. Saya sebut air tekan-tekan, sudahlah kau nak sebut pula jenama dia buat apa? Kalau dia tanya ceramah kita hari ni, tak apalah. Tekan, bancuh sendiri, sudah minum depan TV, melayan perasaan. Apa salahnya siap hidang pagi tu, jom kita minum sesama. Kau tengok tu perangai. Dengan ceramah selfie lagi tu. Betul aku. Macam mana panggil penceramah mahal dengar tak nak tu salah tu. Boleh ke lagi tu kan. Betul. Sistemkan dalam keluarga. Lepas tu pesan ke anak-anak, belajar rajin-rajin. Pesan dengan anak-anak, belajar ingat Allah banyak-banyak. Jangan kita pesan ke anak kita benda-benda dunia. Adik, kalau kau nak kaya, kau belajar rajin-rajin. Salah. Jangan pesan macam tu. Sebab kata Imam Malik dalam satu hadis Nabi kata 4 kategori manusia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah Ta'ala.
Empat manusia yang menuntut ilmu tetapi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Pertama, orang yang menuntut ilmu kerana ingin bertanding dengan mereka yang handal. Nak tengok siapa lagi hebat. Dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongakkan kepala kepadanya. Sebab dia nak orang hormat pada dia. Dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mengejar kekayaan dunia. Dilaknat oleh Allah. Tu yang saya kata tadi, jangan pesan ke anak, kalau kau nak hidup senang, nak kaya, belajar rajin-rajin. Salah. Jangan pesan anak macam tu. So anak belajar rajin-rajin, mudah-mudahan dapat keberkatan. Pesan macam tu. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang yang tak pandai. Lagi teruk. Dia nak berlawan dengan grup WhatsApp dia tu. Nak tunjuk siapa lagi pandai. Tiba-tiba dah ada hadis. Wahal ambil kat Google aja. Nak beritahu sesungguhnya ni. Ni yang aku belajar dulu konon-kononnya. Tapi tak. Ya? Jadi itu dia. Ikut sistem Islam. Yang kedua, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat, carilah rezeki yang halal. Cari rezeki halal. Kenapa cari rezeki halal? Sebab Nabi pernah sebut anak-anak Adam, maksudnya manusia lah, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab saya kata jangan kejar kaya. Kaya tak pernah selesai. Tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kan? Akhirnya waktu kita sakit, waktu kita dah tak sihat, keluarga kita yang penting. Itu yang paling mustahak pada kita sebenarnya. Duit banyak-banyak awak tak guna. Betul. Sampai satu tahap. Memanglah duit itu merupakan sebahagian daripada tuntutan keperluan hidup semasa. Tetapi yang paling utama adalah kebahagiaan. Jadi Nabi pesan anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tetapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Berapa ramai orang buka booth hari ni dengan harapan ramai orang beli sebab nak cari rezeki yang halal. Ada yang buka booth jual kereta. Berapa ramai orang booking dah ni. Jadi beli ke tak jadi beli tu kemudian. Letak duit booking, submit loan dulu. Tengok macam mana. Okey ke tak okey. Nampak lawa pula Ativa tu. Kan? Bagus. Dah ada yang booking bang? Belum. Korang ni booking lah. Buat-buat booking pun tak apa. Pergi. Bagi. Manalah tahu sangkut kan. Tapi memang saya dah tengok lah. Memang kalau kita make up sikit macam Mini Cooper. Betul. Awak tu. Dia tinggi sikit. Saya naik Azia dulu. Rendah aja rasanya. Tapi Azia saya lagi mahal daripada ni. Sebab saya hantar dekat IKBN, student IKBN tu dia charge crystal white. Lepas tu dia letak 2 tone dengan kali hitam. Lepas tu leather seat, siap reverse camera. Azia saya. Speaker Alpine. Tapi dia punya mileage dah cecah 350,000 km bang. Kan? Sebab saya merayau satu Malaysia pakai kereta tu kan. Tu kereta tu my favorite car lah. Jadi siapa nak beli memang saya suggestkan belilah Ativa ni, memang terbaik ekonomi, jimat minyak. Jadi cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga Nabi bagi petua. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang paling kaya. Bukan manusia yang kaya tu ada 2 isteri, tak. Bukannya manusia kaya tu ada 4 isteri, tak. Tapi yang kaya tu adalah dia rasa cukup. Alhamdulillah cukup, ada 4 ni Dia rasa cukup. Cukup 2 isteri aku ni Cukup 1 isteri aku ni. Tu kaya dah. Nampak tak? So kalau orang perempuan nak pastikan suami rasa cukup, maka cukupkanlah apa yang sepatut dicukupkan. Jangan asyik-asyik hari-hari kau beli nasi bungkus, lepas tu kau panaskan kat dapur. Makan bang, lauk dah siap. Dia kena air tangan isteri. Kalau tidak, suami akan lepak kat kedai tom yum kat simpang tu. Makan gapo be? Itu yang mahal tu. Kan? Nasi segoreng telur dadah
Lagi musuh. Okey. Jangan main. Kan? Tu yang kedua. Yang ketiga, kunci apa? Kunci kereta. Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam ni ada pertandingan-pertandingan tak ni? Ada pertandingan ke? Oh tak ada. Lain kali buat pertandingan. Contohnya pertandingan nyanyian lagu kerohanian. Macam tu. Kan? Pertandingan mengaji. Contoh kan? Oh alah. Ini awal umur 7 tahun dah dia hantar. Alhamdulillah kami nak jadi keluarga bahagia dunia akhirat. Anak saya yang umur 7 tahun dah masuk dah pertandingan bintang kecil. Apa benda tu? Pertandingan menyanyi lah masuk je kan. Dan kemudian apa dia? Maksudnya hala 7 tu hantar anak tu pastikan dapat didikan agama yang sempurna. Itu dia. Hala 7. Bila hala 7, suami bawa ni, dia pemandu ni. Isteri duduk sebelah. Kalau nampak hala 7 tu macam lari sikit, isteri tegur, abang, kita salah jalan ni. Kena tegur. Bukankah kita target kita nak macam ni, bagi tahu. Yang keempat, kunci syurga. Nak dapat kunci syurga, tak ada tiket lain. Tiket dia satu je, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadah sebanyak-banyaknya. Ni hari ni datang. Kan, cuma nampak tu, ada kaunter bergerak apa tu? Itu bayar cukai pintu. Jangan tak bayar, yang cukai taksiran, jangan main-main, dia boleh sita siapa yang tak bayar, tahu. Dia sita basikal, harta-harta alih yang ada kat depan-depan tu semua ada. Saya tengok tadi bukan main lagi budak tu, bawa basikal lipat tadi, geram pun tengoknya. Tadi ada anak siapa lah tadi tu, yang 2 orang tu tadi, bawa basikal lipat tu, kan? Ya? Jadi bayar zakat, kan? Kemudian sedekah, nampak tabung, sumbatkan duit. Lepas tu dengar ada penduduk-penduduk ni, masyarakat ada yang tak yang kurang berkemampuan, kurang nasib baik, bantu dia, sedekah dan sebagainya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Jangan kata, ini kerja awak duduk rumah, awak pandai lah settlekan. Tak. Sebenarnya ia adalah merupakan usaha sama. Bekerjasama, suami, isteri dan lain-lain lagi. Kalau ikutkan peranan betul-betul, tanggungjawab orang perempuan 2 je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Orang perempuan 2 je. Layan suami, lahirkan anak. Itu sahaja. Yang lain semua kerja suami. Masalahnya orang perempuan, layan suami pun tak nak. Kan dah dipesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Faham tak? Bila suami kata, on tak on? On. Faham? Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu. Maksudnya suami bagi signal. Macam tu. Okay. Suami bagi kod rahsia. Isteri punya terut, okey. Kan? Maknanya, tetapi orang lelaki kena faham. Bila saya kata tadi, tanggungjawab perempuan melahirkan anak, ada orang tak puas hati dengan saya bila cakap ni. Kenapa ustaz cakap macam ni? Ini menyebabkan menantu saya nanti ambil kesempatan, dia malas nak layan suami dia. Tak, itu hakikat. Tanggungjawab orang perempuan melahirkan anak, melainkan suami, itu saja. Kalau ikut hukum. Tetapi itu kena faham. Kebanyakan perempuan, disebabkan suami keluar mencari rezeki, walaupun isteri itu pun mencari rezeki, kebanyakan masa perempuan yang kemah rumah, perempuan basuh baju, sidai kain. Maknanya orang perempuan itu bukan kerja dia, tapi dia memangku tugas suami. Maka suami kena hargai. Terima kasihlah isteri abang boleh kemah rumah. Cakap terima kasih. Terima kasih isteri abang tolong kemah ni semua, tolong lipat baju. Abang pun tak terbuat apa yang isteri abang buat ni. Macam tu lah. Abang kadang-kadang tak larat juga.
buat kerja ni seorang-seorang. Cari pembantu untuk isteri kita. Sama ada berbayar ataupun tak berbayar. Ada dua pilihan. Kan? Dia pun nak kata, saya sunyilah kat rumah ni bang. Hidupkan suasana. Baling periuk pinggan macam ni tepis macam tu kan. Kan, tak adalah. Cari orang gaji. Cepat betul sangka buruk orang perempuan dia. Aduh, macam ni siap-siap ni nak tunjuk penumbuk dengan penceramah. Bayangkan tu. Itu dengan penceramah dengan laki dia, aku tak tahu lah dia tunjuk apa. Kan? Itu yang pertama. Bila keluarga bahagia, kejiranan ni pula mustahak. Kenapa? Sebab Nabi sebut 3 kali Nabi ulang, dia tidak beriman. Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Nabi ulang. Sahabat tanya, siapakah yang kau maksudkan tu ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya kalau nak ukur seseorang tu beriman tak beriman, tanya jiran dia. Dia ni baik ke tak baik? Jangan perasan-perasan sendiri. Kena tanya jiran baru tahu. So kalau nak rasa baik dengan jiran, bercampur-campurlah dengan jiran. Kita tak bercampur. Aku baik dengan jiran aku, bercampurnya tidak. Macam mana? Ni Samsul Debat ni cakap orang dia pun sama. Saya tak sempat nak join kendara jiran. Mana taknya? Hari Ahad pun kat Rawang. Ceramah pula kat tempat orang kan. Sudahnya membaikkan jiran orang aja. Itu sebab bila ada peluang kenduri rumah jiran-jiran tu, saya pergi, saya cakap lah minta maaf banyak-banyak, kenduri saya tak boleh datang. Faham dia kata. Kan? Iya tuan-tuan. Kita kena baik dengan jiran kita. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Waktu saya jadi pengarah undang-undang dulu, saya banyak melayan aduan jiran-jiran. Jiran sebelah rumah ubah suai rumah, tak ikut spek, yang mengadu jiran sebelah. Lepas tu mulalah kita cakap, dia dengki, orang sebelah dengki. Tak, sebenarnya memang kita kena minta izin sebelah rumah. Kita naik tembok tak boleh lebih 7 kaki. Tahu, ikut UBBL, Uniform Building Bylaw, tak boleh lebih 7 kaki. Ada orang naik 10 kaki. Ada satu rumah di Seremban tu 2 tingkat. Sebelah sini pun 2 tingkat. Redup rumah tengah tu. Ada satu aduan tu saya dapat. Jiran saya membela ayam serama hingga mendatangkan kacau ganggu. Saya pun telefon budak enforcement, kau pergi tengok sikit ke alamat ni. Dia pun pergi. Memang betul ada dekat alamat yang diadukan tu, ayam serama yang dibela berapa ekor? 1 ekor. Ayam serama. Dekat mana ayam tu? Dalam rumah. Apa masalah dengan jiran tu? Masalahnya jarak antara rumah yang bela ayam serama dengan rumah yang mengadu 10 biji buah rumah. Apa masalah tu? Itu masalah peribadi. Nampak tak? Tu belum cerita lagi. Jiran-jiran berkaraoke, memakak, terasa macam suara kau sedap sangat. Kau pula kalau buat album tu, saudara mara pun tak nak beli album kau. Pukul berapa dia tu? Pukul 10 baru start chorus tu. La ilaha illallah. Jangan, kalau betul nak karaoke sangat pun dalam rumah, dah azab sangat nak menyanyi, tolong slowkan volume dia, jangan sampai mengganggu jiran bersebelahan. Kadang-kadang ada anak-anak jiran nak belajar. Lagi satu lagi, yang bawa bas, bawa lori. Kan? Dia rem enjin tu pukul berapa? Pukul 4 pagi. Alhamdulillah, dia tolong kejutkan jiran untuk tahajud. Kan? Betul ni? Tak. Kalau kita baik antara satu sama lain, benda ni boleh difahamkan. Itu sebab jangan gaduh-gaduh. Tu mustahak tu. Kan? Jadi apa? Macam-macam. Ada aduan yang saya terima tu pula, dia membela apa? Membela kucing. Jadi yang seorang tu pula membela anjing. Yang Cina lah. Masalahnya, bila saya cakap teruk sangat ke dia bela anjing ni, dia menyalak tu sampai tak boleh tidur, saya tertekan. Jadi yang sahabat yang berbangsa Cina ni pindahkan anjing tu letak kat belakang rumah. Dia tak puas hati juga. Dia kata kena alihkan. Saya tak boleh.
Bunyi anjing sikit pun tak boleh. Dia sampai keluarkan statistik pukul berapa anjing tu menyalak. Sampai tahap tu. Itu sebabnya dalam kejiranan ni tolak ansur pun mustahak. Ada tu pula berniaga tanpa kebenaran. Berniaga depan rumah. Bukannya dia berniaga burger. Dia berniaga kedai makan masak panas kat rumah dia. Bila masak panas kebetulan sedap pula. Kadang-kadang bukan sedap sangat pun orang suka melepak je. Penuh parking depan rumah tu. Maka privasi jiran pun tak ada. Nampak tak? Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian, depan rumah tuan-tuan dan perempuan tu kan ada side table tepi jalan tu kan. Itu bukan tuan-tuan punya. Itu PBT punya. Yang tuan-tuan punya dalam rumah je. Tu sebab kalau tuan-tuan parking dekat luar, kemudian ada pokok jatuh, dahan jatuh, pap, boleh minta ganti rugi dengan PBT. Itu saya beritahu. Kan? Sebab pokok tu dia tak trim betul-betul, dia tak maintain apa semua dan sebagainya. Dengan syarat pokok tu pokok majlis. Salahnya orang kita ni pula, masa datang nak tanam pokok, kau tanam pokok mangga. Bila dah besar pokok tu, mohon PBT, tolong tebang pokok ni, berbahaya. Kau yang tanam, kau suruh orang lain tebang. Kan? Tu yang buat gotong royong tu. Alhamdulillah. Saya difahamkan penduduk di taman ni, kalau gotong royong pun macam ni lah ramai yang datang. Saya baik faham ya. Aku sini tu kan. Jangan risau. AJK juga yang datang. Tapi maknanya barulah penduduk sini sedar. Ramai penduduk kat sini rupanya. Waktu gotong royong macam ramai belum pindah lagi. Kan? Muka yang sama je buat kerja kan. Masa tu lah balik kampung. Masa tu lah ada kuning kenara. Masa tu lah ada ni. Kan? Jadi alhamdulillah. Apapun yang penting adalah muafakat bekerjasama antara satu dengan yang lain. Ya. Lagi satu lagi saya nak pesan. YB kita ni dah ada. YB Salahuddin dia nama tadi ya. YB Salahuddin ni dah diangkat sebagai yang berhormat. Bila jadi yang berhormat, dia bukan yang berhormat untuk parti dia saja. Dia berhormat untuk semua orang. Jadi pada semua yang dah sudahlah. Tak salah bergaduh sebab politik. Dia orang dekat sidang Dewan Undangan Negeri, kat parlimen elok ya. Kita ni gaduh pahal, tak usah. Tuhan nak tunjuk hari tu pilihan raya. Orang tumpang kah ni tak nak ni. Orang tumpang kah ni tak nak ni. Dua-dua dapat. Apa? Kan? Rezeki Allah bagi. Sudah, jangan gaduh-gaduh. Kan? Cukup-cukuplah. Politik, bagilah masa. Tolong sokong YB kita untuk buat kerja. Ada masalah, mengadu pada dia. Jangan marah-marah. Bagi aduan. Tulis surat elok-elok. YB minta bantu YB. Ni, minta tolong. InsyaAllah. YB Salahuddin ni adalah YB yang paling saleh dalam agamanya. Nama pun Salahuddin. Kan? Nak minta lah sekarang. Jadi kalau tuan pengarah program dan tuan pengurusi tak siap surat yang elok-elok bahasanya, rugilah. Hari ni kena bagi. Apa sebenarnya barang yang diperlukan. Sebab YB ni mood dia tengah baik hari ni. Dia memang nak bagi je hari ni. Baik-baik kita minta. Jadi tuan-tuan dan perempuan dan mati Allah sekalian. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Sebab dalam program ceramah saya kalau seramai ini, yang lama bukan ceramah. Yang lama ambil gambar. Jadi tolong jangan raba-raba, jangan tolong sonol-sonol tak mau. Ya, ambil gambar tolong jaga tertib. Lagi satu, kalau ambil gambar ramai, tolong jangan crop tinggal berdua. Lepas tu kau buat wallpaper, dah laki kau marah kat aku, jangan. Ya. Jadi apa pun saya ucapkan selamat maju jaya. Ingat kejiranan ni tolong jaga. Inilah harta yang paling berharga, tiket nak masuk syurga. Berbaik-baik dengan jiran tetangga kita. Ya, saya bukan apa. Saya redha je walaupun air sampai sekarang tak sampai. Aku dah bagi hint tadi. Jadi saya okey je. Mungkin saya terpaksa carilah sendiri sekarang. Payah betul dapat air sejuk pagi ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah lepas ni ada satu tempat lagi saya nak pergi di Rawang juga. Jadi apa pun saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Selamat berbahagia dalam keluarga. Saya doakan keluarga di sini semuanya bahagia sentiasa.
dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan isteri, anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan hati buat suaminya, menjadikan suami-suami di sini paling bertanggungjawab, menjadikan keluarga-keluarga di sini dapat anak yang baik-baik, soleh-solehah, mendapat anak-anak yang berjaya dalam akademik dunia dan akhirat, menjadi anak-anak yang soleh, yang sentiasa taat dan turut kepada perintah kedua ibu bapanya, dan menjadikan keluarga ini berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya doakan masyarakat di sini aman, damai, sejahtera, sentiasa bersatu padu, sentiasa bermuafakat, berbincang untuk memastikan segala masalah dalam taman ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung.